إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى حضرات جميع الصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والحاضرات الدنيا والتي الشجار وحسن التي الشجار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Subhanallah العظيم. Subhanallah العظيم. Subhanallah العظيم. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi untuk siri yang ke-17, pertemuan kita yang ke-17. Dalam siri ini, daripada siri yang pertama hingga siri yang ke-16, kita ada 5 perkara yang telah kita bincangkan. 5 perkara yang telah kita bincangkan. Kalau masih ingat perjumpaan kita yang pertama dulu, kita berbincang berkenaan dengan keadaan kerja masa pandemik COVID-19. Berdasarkan kepada kajian Microsoft, ya, yang membuat kajian dengan menggunakan kaedah apa yang dipanggil sebagai keyboard events. Jadi Microsoft dia capture apa-apa yang kita tulis dalam dalam kita punya apa jua yang tulisan kita itu, dan dia try tengok trend pola keadaan kerja masa pandemik itu. Dan ada beberapa soalan yang dia nak tengok. Yang pertama, sama ada dia nak tengok productivity ataupun productivity peak. Productivity yang paling banyak lagi masa bila? Dan kita telah terangkan bahawa dalam pandemik itu orang bekerja secara online, productivity yang paling tinggi ialah pada lewat malam, terutamanya selepas 10 malam. Jadi artinya orang bekerja di luar daripada waktu bekerja, lebih banyak productivity berbanding dengan waktu kerja. Kemudian dia juga tengok sifat pekerjaan. Kita dapati bahawa sifat pekerjaan itu lebih fleksibel. Ada gabungan antara pekerjaan yang kita buat kerja itu dengan kehidupan seharian kita. Artinya fleksibel, kita boleh buat kerja-kerja kita yang lain, pergi pasar, hantar anak sekolah dan sebagainya. Dan pada masa yang sama juga, kita buat kerja kita. Tak tentu masalah kerja kita itu, ya. Jadi ada gabungan antara dua itu. Dan soalan yang ketiga ialah untuk melihat sama ada orang-orang yang bekerja lebih banyak atau lebih sedikit masa pandemik COVID-19 itu. Maka jawapannya sebenarnya dalam pandemik itu pekerja-pekerja kebanyakan di seluruh dunia, ya, bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia lebih banyak bekerja. Malah pekerjaan yang buat mereka buat kerja masa dalam waktu kerja itu meningkat 13%. Dan pada itu ditambah juga additionally, ditambah di luar waktu kerja meningkat sampai 2 kali ganda. Jadi maknanya pekerja-pekerja bekerja lebih banyak ketika bekerja at home itu berbanding dengan kerja di pejabat. Meeting juga sama, ya, meeting juga lebih banyak, malah melipat 2 kali ganda, malah pada satu ketika sampai kepada 250% meningkat. Itu benda pertemuan kita yang pertama yang kita bincangkan. Kemudian yang keduanya, bermula daripada situ, pada pertemuan yang kedua, kita dah mula masuk untuk membincangkan tentang institusi Islam secara khusus. Dalam pertemuan kedua itu, kita mulakan dengan cadangan, ya. Saya mencadangkan supaya dalam institusi Islam seperti Maidam itu, maka kena ada unsur jemaah. Dia tak boleh berdiri sebagai institusi semata-mata ataupun agensi semata-mata, tetapi lebih pengurusannya bersifat jemaah. Artinya setiap ahli itu adalah dalam jemaah. Bila disebut jemaah itu artinya terasnya ialah ibadah, matlamat ialah untuk mencari redha Allah. Kemudian hubungan ketua dengan staf itu agak berbeza. Ya, ketua itu adalah ketua kita dan kita adalah pekerja.
Kemudian ketua kita juga adalah pemimpin dan kita adalah pengikut. Ketua kita adalah guru dan kita adalah murid. Jadi hubungannya dah agak berbeza daripada agensi ataupun institusi yang biasa. Kemudian segala keputusan dibuat melalui syura, bukan melalui mesyuarat. Ada beza antara syura dengan mesyuarat, ya. Saya telah tekankan tentang kekuatan itu dan tentang perkara yang sedemikian rupa. Kemudian kekuatan asas ialah iman, taqwa, ukhuwah dan kefahaman dan keselarasan. Jadi selepas itu yang ketiganya kita berbincang berkenaan dengan 3 kekuatan asas institusi Islam. Iaitu kita pergi satu-satu, iman dan taqwa. Kita huraikan bagaimana iman dan taqwa itu boleh menjadi kekuatan asas kepada institusi Islam seperti Maidam itu. Kemudian kita pergi kepada ukhuwah, kita berbincang tentang perkara itu. Dan akhir sekali kita berbincang berkenaan dengan kefahaman dan keselarasan dalam sebuah jemaah di institusi Islam itu. Itu perkara yang ketiga yang kita bincangkan. Perkara yang keempat ialah tentang teras kepada kekuatan asas itu. Jadi kekuatan asas itu tak mungkin dapat berfungsi dengan sebaiknya kecuali ada teras kepada kekuatan asas itu. Dalam konteks ini kita berbincang 2 perkara. Saya telah mengatakan bahawa kekuatan asas itu terasnya ialah rasa bertuhan. Maka semua ahli-ahli jemaah dalam sebuah institusi Islam itu mesti ada rasa bertuhan. Setiap saat dia rasa Tuhan ada. Dan apa jua yang berlaku itu dia hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya ialah rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau apa jua yang kita dapat, sama ada ujian ataupun nikmat, maka kita sentiasa merasakan bahawa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu macam mekanisme operasi dalam sebuah institusi Islam seperti Maidam yang bersifat jemaah. Akhir sekali, yang kelima, kita berbincang berkenaan dengan 7 prinsip pengurusan institusi Islam. 7 prinsip pengurusan institusi Islam itu, dan kita bincang satu-satu setiap minggu. Mula-mula kita bincang berkenaan dengan acuan pengurusan institusi Islam, iaitu berdasarkan kepada epistemologi dan juga overview Islam. Kemudian kita berbincang tentang pelaku institusi itu, iaitu manusia. Tetapi manusia dalam institusi Islam itu ialah manusia yang bersifat khalifah Allah dan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bersifat binatang ekonomi ataupun bersifat benda lain yang tidak ada kena-mengena dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita berbincang tentang skala waktu. Skala waktu itu meliputi alam roh, alam dunia dan alam akhirat. Alam roh sebagai alam perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alam dunia, alam pembuktian yang kita duduk buat hari-hari ini, kita membuktikan kepada Allah bahawa Allah itu adalah Tuhan dan kita adalah hamba Allah. Kemudian di alam akhirat, iaitu alam ganjaran, kita akan ke sana kesemuanya untuk mendapat ganjaran. Kalau baik, maka baiklah ganjarannya. Kalau tak baik, maka tak baiklah ganjarannya. Waliyazubillah. Selepas itu, yang keempatnya, kita berbincang berkenaan dengan kerangka pembangunan. Kita sebutkan kerangka pengurusan pembangunan institusi itu ialah fardhu ain, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Yang kelima, kita berbincang berkaitan dengan perkaedahan dalam sebuah institusi Islam itu. Mestilah memakai kaedah ibadah, artinya setiap perkara yang kita lakukan itu, maka kita nak jadikan itu sebagai ibadah, ada syarat-syarat yang menjadikan itu sebagai ibadah, sama ada ibadah umum ataupun ibadah asas. Kemudian yang keenam, kita berbincang tentang peralatan. Peralatan itu adalah sumber alam sebagai input kepada pembangunan ataupun sebagai input sebagai alat untuk kita menguruskan institusi Islam kita. Dan akhir sekali pada pertemuan kita yang lepas, kita berbincang tentang matlamat akhir, iaitu mardatillah. Kita bukan hanya nak dapat al-falah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, tetapi juga kita nak dapat mardatillah, kerana mardatillah itu
yang menyebabkan Allah bagi kita al-falah ataupun tidak. Jadi itu perkara yang kita bincangkan sepanjang 16 siri yang lepas, dan hari ini sebagai ulang kaji, itulah moga-moga dapat kita mengikuti siri ini secara kesinambungan ya. Secara kesinambungan artinya bukan kita cakap lompat-lompat dari satu tajuk kepada satu tajuk. Jadi kita telah aturkan itu sebagai satu siri yang meliputi perkara-perkara yang saya rasa bermanfaat insya-Allah untuk institusi Islam seperti Maidam itu. Ya, begitu ya. So wallahu alam, itu siri yang ke-17. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.